Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini kita digemparkan dengan kegiatan menjual bayi di Facebook yang dikelolakan oleh seorang wanita berusia 54 tahun. Bagaimanapun, taktik wanita itu tumpas hasil pembongkaran wartawan harian Metro dengan kerjasama pihak berkuasa. Dan hasil siasatan juga mendapati 2 pusat kebajikan yang menempatkan ibu mengandung hasil hubungan terlarang itu juga tidak berdaftar dengan JKM Selangor. Dan ketika penyamaran dilakukan, wartawan berkesempatan untuk meninjau keadaan ibu mengandung di pusat berkenaan. Dan beberapa prosedur juga ditetapkan termasuk perlu membayar deposit RM4,000 sebelum proses pengambilan anak angkat. Wanita yang juga suspek utama itu berjaya ditahan ketika cuba menyerahkan baki wang yang ditetapkan. Dan ikuti laporan eksklusif harian Metro berhubung pembongkaran ini. Mak ayah dapat tahu daripada Facebook. Ada prosedur dia kena isi borang dekat sana. Lepas tu terus masuk lah macam tu je. Masa nak masuk tu dia ada cakap pasal bayaran tapi parents saya tak bayar. Lepas tu maybe foster parents yang baby ni yang kena bayar. Bila dah jadi macam ni, tak boleh nak bantah lah apa parents dah kata sebab kita dah buat apa yang dia tak nak, apa yang dia tak suka, so kita ikut je lah apa dia nak lepas ni. Sebuah pusat kebajikan haram yang beroperasi di Rawang dan Selayang dipercayai menawarkan pakej pilih dan tempah anak angkat ketika bayi masih dalam kandungan. Difahamkan, ibu mengandung itu adalah gadis atau wanita terlanjur yang terpaksa mencari perlindungan untuk melahirkan bayi hasil hubungan haram mereka dengan pasangan masing-masing. Malah pakej yang ditawarkan seorang wanita berusia 54 tahun itu turut disebarkan melalui Facebook dan mendapat sambutan menggalakkan kepada pasangan yang tiada anak. Bayaran yang dikenakan untuk seorang bayi adalah RM9,500 seorang, membabitkan bayaran yang ditetapkan. Ada terus. Yang mana? Lambat atau ayah kan datang hari. Kita tak boleh nak okey hukum, tak boleh macam tu. Bila okey je terus cepat-cepat. Bagaimanapun, taktik licik wanita berusia 54 tahun itu tumpas apabila ditahan pihak berkuasa bersama 2 individu. Hasil penahanan itu, seorang bayi berusia 1 hari serta 21 ibu hamil berusia antara 14 hingga 39 tahun diselamatkan. Ia adalah hasil operasi bersama Unit Anti Pemerdagangan Orang dan Unit Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM Bukit Aman dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor dengan kerjasama dan penyamaran dan risikan wartawan harian Metro selama 2 bulan. Suspek utama dan 2 lagi suspek wanita berusia 40-an akan disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 12 dan 14 ATIPSOM. Polis akan mencari dan menahan pasangan 21 mangsa yang diselamatkan daripada satu sindiket pemerdagangan orang atas kesalahan merogol. Penolong pengarah D7C, Unit Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM Bukit Aman, Asisten Komisioner Mazli Minhad berkata, pihaknya sudah mendapat perintah perlindungan sementara IPO daripada mahkamah ke atas semua mangsa bagi membolehkan siasatan dijalankan. Daripada 21 mangsa itu, 4 daripadanya adalah remaja bawah umur berusia 14 hingga 16 tahun yang mendakwa hamil hasil perbuatan sumbang bersama teman lelaki masing-masing. Polis akan bekerjasama daripada remaja terbabit sebelum mengambil tindakan lanjut. Seorang wanita berusia 54 tahun yang juga suspek utama sindiket pemerdagangan orang bersama 2 rakannya direman 7 hari. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perjudian, Kongsi Gelap dan Maksiat D7 Bukit Aman, Datuk Rosli Cik berkata, suspek utama dan 2 lagi masing-masing berusia 52 dan 48 tahun itu direman sehingga 10 Ogos ini bagi membantu siasatan. Menurut Rosli, 16 daripada mangsa yang diselamatkan itu ditempatkan di rumah perlindungan sementara di ibu kota manakala bakinya ditempatkan di rumah perlindungan berasingan di Negeri Sembilan.
Polis juga akan melakukan risikan dan siasatan. Kemungkinan ada pusat jagaan atau rumah perlindungan lain yang turut menjalankan kegiatan sama. Salah seorang mangsa yang dieksploitasi oleh sindiket pemerdagangan orang yang diselamatkan dalam ops pintas bayi mengakui mendapatkan perlindungan di pusat itu selepas terdesak untuk menutup aib keluarganya. Dia yang hanya mahu dikenali sebagai Leha, 21 tahun, memaklumkan mendapatkan maklumat mengenai rumah perlindungan yang dikelolakan seorang wanita itu menerusi Facebook. Bagaimanapun, keluarganya juga tidak mengetahui wanita terbabit mengenakan bayaran tinggi untuk mengambil bayinya untuk dijadikan sebagai anak angkat. Katanya dia yang baru lebih sebulan berada di rumah itu tidak menyangka wanita berkenaan sanggup mempergunakan wanita dan remaja terlanjur bagi memperoleh keuntungan. Menurutnya, selepas perbincangan dilakukan antara dia dan keluarganya, mereka bersetuju menyerahkan bayi yang dikandungnya kepada keluarga angkat tanpa dikenakan sebarang syarat. Dia juga tidak berniat mahu menjual bayinya, sebaliknya mengharapkan keluarga angkat dapat menjaga bayi perempuannya itu dengan baik dan sempurna. Mak cakap macam bukannya letak kat sini sebab nak tinggal ke apa. Yelah. Sebab nak datang. Mak marah tapi dia dah janji. Yelah. Pas ispas lah kan. So, diorang tak rasa jatuh sayang ke? Dia kata sayang tapi sebab nanti orang tanya. Ya, future awak pun penting. Yang penting sebab dia muda lagi. Adik-adik tak tanya. Adik-adik tahu cuma adik bongsu je. Sebab dia sekolah lagi. Tak apalah. Last kali kontak bila? Bulan 6 kot. Bulan 6 awal bulan ni. Dia cakap apa? Dia cakap nak tunggu isteri dia bersalin. Sebab isteri dia bersalin bulan 6. Bulan Anak ketiga lah. Tunggu isteri dia dah bersalin tak ada pun kontak balik dia. Ingatkan nak minta ganti rugi tapi tak dapat apa. Boleh ke? Tak, itu dah cakap dengan dia dah nak minta ganti rugi. Dia kata tak ada semua macam tu. Dia kata tunggulah dia tengah kumpul duit. Berapa minta ni? RM5,000. Minta je. Tapi dah ada tukar mohon dia. Teruk betul. Tak tanggungjawab betul. Masa tu tahun masih 5 bulan lah. Okey. Tanya dia kenapa rasa turun gelak-gelak. Sebab tak tahu tak ada pengalaman kan. Lepas tu dia kata sangkut lah tu macam tu. Ya Allah. Waktu tu tengah belajar. Habis cover dah. Waktu tu tengah nak final exam. Rasa baik tengah nak final exam. Perut dah macam besar sikit. Kawan kau tanya kenapa perut macam besar je. Tapi dapat cover lagi lah. Ya. Sebab awak badan kecil. Senang. Lepas tu bagi tahu mak ayah macam mana? Abang kakak yang beritahu. Waktu tu tak ada kat rumah. Duduk rumah kawan abang. Takut mak ayah pukul kan. Abang bawa lari lah dulu. Lepas tu abang bagi tahu. Lepas tu mak ayah macam kat sini lah nak macam mana. Lepas tu mak kata sehari selepas puasa duduk sini. Tengok datang sini. Datang sini pun dah 7 bulan. Datang sini pergi check up dulu lah. Itu kami kata kalau dia tak tahu pun sekarang ini gunakan talian kasih 15999 tu untuk bertanya apa saja. InsyaAllah adik, kalau Evan, kalau dia kata anak saya mengandung, mana saya nak bubuh anak saya, macam tu lah. Kita saya rasa dalam telefon line kita bagi tahu. Kita suruh pergi ke JKM yang terdekat. Akta kanak-kanak kami yang baru ni, insya-Allah sebab hukuman memang cerita hukuman tu mesti ada. Jadi hukuman adalah lebih lagi daripada yang sekarang. Jadi sebab itu kami memang all out lah memastikan mungkin cerita-cerita macam ni ada kita masuk dalam akta kanak-kanak baru. Akan nak masuk parlimen tapi sekarang pasangan suami isteri atau individu yang mahu mengambil anak angkat disaran mengikut prosedur ditetapkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, prosedur itu bagi mengelakkan pelbagai kemungkinan terutama masalah dokumentasi. Penempatan anak angkat kepada ibu bapa pelihara dengan tujuan dijadikan anak angkat berpandukan kepada peruntukan Perenggan 30-1-I Akta Kanak-Kanak 2001. Manakala pemilihan ibu bapa pelihara bagi penempatan anak angkat dan seterusnya adalah mengikut senarai menunggu yang didapati layak dan sesuai mengikut syarat ditetapkan. Rohani memaklumkan pasangan atau individu yang berminat untuk memelihara kanak-kanak boleh membuat permohonan anak pelihara melalui JKM. Sementara itu, 170 pusat jagaan sekitar Selangor dikesan beroperasi secara haram dikuatiri terbabit dalam kegiatan penjualan bayi. Pengarah JKM Selangor Zuhaimi Omar memaklumkan pihaknya mendapati 434 pusat jagaan beroperasi secara haram pada awal tahun lalu dan kini masih berbaki 170. Pemilik premis di Selayang dan Rawang kini disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Pusat Jagaan 1993 dan tindakan sitaan dilakukan mengikut Seksyen 16-A-1 Akta Pusat Jagaan 1997. Wanita yang sanggup nak menjual, nak memperdagangkan anak sebegini rupa. Walhal diketahui bahawa kami di JKM tu memang adalah otoriti yang menguruskan urusan penjagaan dan sebagainya. Jadi saya sangat kecewa sebab sebagai ibu, sebagai seorang ibu, sanggup dia melihat kita memperdagangkan bayi ni macam memperdagangkan barang. Aktiviti ini telah dijalankan oleh subjek ataupun suspek yang terlibat ni since 2008 lagi. 2008 lagi. So dah berapa ramai bayi ataupun proses pengangkatan ibu angkat ni berlaku, kita belum pasti lagi sebab masih dalam proses interrogation dan siasatan. Ada setengah-setengah kes kita perolehi bergantung kepada background bapa angkat tu. Kalau background bapa angkat tu establish orang yang kaya, yang orang duit, dia charge rate lain. Dan ada juga saya difahamkan untuk menghantar anak-anak mereka, anak-anak yang terlanjur ni, dia orang ni subjek ni pun kenakan certain amount of payment juga, bayaran. Maknanya you nak masuk pun you kena bayar. Okey. Sebab tanggungan kos ni. Lepas tu bayi tu dia dapat untung lagi. Dia jual ke orang, kepada bapa angkat yang baru. Susulan perkembangan sindiket menjual bayi tumpas. Polis menganggarkan setakat ini sindiket itu sudah menguruskan penjualan membabitkan ratusan bayi dalam tempoh 5 tahun. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perjudian, Kongsi Gelap dan Maksiat D7 Bukit Aman, Datuk Rosli Cik memaklumkan pihaknya yakin lebih ramai lagi bayi dijual suspek kepada keluarga angkat sejak 2008 lalu. Pihaknya juga tidak menolak kemungkinan suspek yang mengenakan bayaran RM9,500 untuk seorang bayi turut mengenakan bayaran lebih mahal kepada keluarga yang berpendapatan tinggi. Siasatan terhadap kes itu dilakukan mengikut Seksyen 12 dan 14 Atip SOM 2007 dan polis turut akan menggunakan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA 2001. Semakan polis dengan JKM turut mendapati suspek pernah dikenakan tindakan JKM atas kesalahan beroperasi tanpa permit pada April lalu dan Disember 2014. Bagaimanapun, wanita berusia 54 tahun itu hanya dikenakan denda RM1,500. Okey, pihak kami mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada pihak Harian Metro yang telah bertukus lumus. Orang kata menyelinap, menjalankan risikan seperti risikan yang telah dipihak oleh pihak polis juga dan membantu pihak kami lah untuk menjalankan operasi ini dengan jayanya. So kami berharap kerjasama yang seumpama ini perlu ditingkatkan lagi di masa-masa hadapan, dan our office always open to you all to come and pass the information to us. Then kita boleh bekerjasama lah dalam apa-apa operasi yang akan datang. Tidak orang kata confine kepada operasi jenis ini aja. So saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan syabas kepada pihak Harian Metro kerana
tindakan pihak harian Metro ni untuk membongkar kegiatan-kegiatan sebegitu rupa ni boleh memberi satu kesedaran kepada masyarakat apa yang berlaku dalam keadaan masyarakat kita dan langkah-langkah positif patut diambil macam mana untuk mengatasi masalah yang kita hadapi dalam masyarakat kita. Baiklah, sekian dulu untuk kalender jenayah minggu ini. Terus layari laman web harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Dan dengan itu, selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.